Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tabin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan seni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini. Meneruskan bacaan kitab Sa'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir, karangan Sayyidi Al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullahu taala. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Mak Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i, juga kepada para guru matis, ibu ayah, para pelajar, dan juga para penonton yang bersama-sama dalam mengikuti majlis kita pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan juga rahmat kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Kita dah masuk pada bait yang ke-16. Wa man idza qila yattaqi yura ghadiban fahasbuhu min wa'idin haitsu yartadi'i. Maksud waman idza qila yattaqi yara ghadaban, yara ghadaban fahasbuhu min wa'idin haitsu yartadi'i. Jadi bacaan dia sama macam syair ni, kita maklum baca seperti mana dibaca Maulaya salli wa sallim daiman abada, dengan bahar basit. Wa man idza qila yattaqi yara ghadaban fahasbuhu min wa'idin haitsu yartadi'i. Tamam. Salah satu lagi sifat yang dicela ialah seseorang apabila dipesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man idza qila yattaqi, bila disebutkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah, contoh orang mengatakan ya fulan ittaqillah, yaghdabu min dhalik, maka dia akan marah disebabkan ucapan itu. Ya fulan ittaqillah yaghdabu min dhalik. Maka kata Syekh, fahasbuhu min wa'idin haitsu yartadi'i, maka cukuplah baginya ancaman di dalam Al-Quran yang dengan sebabnya akan menjauhkan dia daripada maksiat yang dilakukannya. Maka di sini Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah menyebutkan di antara maksiat adalah menolak pesanan orang. Ketika orang berpesan kepada kita dengan takwa, maka kita menolak pesanan tersebut dengan marah, maka ini adalah perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Rasul, malah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan celaan tersebut. Tamam? Dan mereka akan melakukan dendam kepada orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu, ada di kalangan manusia yang kamu kagum dengan ucapannya. Fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan Allah diperlihatkan ataupun yushhidullaha ala ma fi qalbihi, ay yahlifu wa yaqul Allahu syahidun ala ma fi qalbi min mahabbatika wa min al-islam. Jadi seolah dia bersyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia adalah orang yang mencintai Islam, orang yang
yang di dalam hatinya mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa aladdul qisam. Sedangkan dia adalah orang yang syadidul jidal fil batil. Ini orang yang suka berdebat dengan perkara batil ataupun, dan juga orang yang syadidul qaswati fil ma'siyah, selalu melakukan maksiat dan berkeras dengan perkara tersebut. Atau juga disebut sebagian ulama wa huwa aladdul qisam dengan makna kadhibul qaul. Ini orang yang banyak menipu. Tamam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul qasim. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aladdul qasim, iaitu syadidu fil khusumah, orang yang selalu bertengkar dengan melampau. Tamam. Jadi kerana ditegurnya, kerana diberikan peringatan kepadanya, maka dia pun akan bertengkar dengan perkara tersebut dan mempertahankan kebatilan yang dia lakukan. Wa huwa aladdul qisam. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man idza qila yattaqi yura ghadiban aw ghadaban fahasbuhu min wa'idin haitsu yartadi'i. Tamam? Dan kemudian disebut dalam Al-Quran, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Apa maksud ayat ni? Wa idza tawalla ay adbara wa a'rada anka. Bila mana dia berpaling daripadamu ya Rasulullah, ba'da ilanatil qawli wa halawatil mantiq, setelah mana dia mengucapkan, Nabi SAW mengucapkan dengan ucapan yang lemah lembut dan juga melayannya dengan baik, sa'a fil ardi ay sara wa masya fil ardi, maka dia akan berjalan di muka bumi, liyufsida fiha ay biqata'il arhami wa safkid dima, iaitu dengan memutuskan silaturrahim dan menggugurkan darah manusia. Jadi tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla, dan juga mereka menghancurkan az-zar'a wal hayawan. Ya. Jadi kalau dia menjadi pemimpin, dia akan merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yuhibbul fasad, ay la yarda bil ma'asi. Ada orang yang kadang di hadapan kita bercakap dengan lemah lembut, tapi di belakang kita aladdul qisam. Orang yang sangat keras dalam menerima pandangan, malah kadang-kadang datang untuk meminta pandangan, dan setelah kita berikan pandangan, dia akan balik dan kembali mengatakan perkara yang tidak baik terhadap kita. Ada orang macam tu. Jadi wa idza, dalam ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita umumkan cerita berkenaan dengan manusia, ada yang macam tu panggil dia. Mai jumpa kita, minta pandangan kita. Lepas dapat pandangan kita, tak setuju dengan apa yang dia duk pegang, maka dia kata, oh tak matang orang ni. Oh, dia pula kata kita tak matang. Kenapa? Kerana tidak setuju dengan pandangan dia. Sikap orang yang matang, dan kita pun jadi heran di mana matang tak matang yang dalam penilaian dia. Kalau ditanya balik apa makna matang di sisi kamu, pun dia tak boleh jawab. Kenapa? Kerana yang ditentukan olehnya dengan nafsu. Dia tentukan dengan nafsu. Yang dia rasa dia seronok untuk dia nak pegang dengan pandangan tersebut, maka dia akan kata ini pandangan yang terbaik. Kenapa? Kerana kena dengan pandangan dia. Tak kena dengan pandangan dia, maka dia akan kutuk, dia akan maki, dia akan cerita, dia akan kata dan sebagainya. Ini adalah sifat manusia yang tidak boleh dijadikan sebagai teman, dan sepatutnya kita jauhkan diri daripada mereka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai dengan kemaksiatan. Al-fasad di sini dengan makna al-ma'asi. Wa idza qila lahu ittaqillah, bila mana disebutkan kepada orang-orang begini untuk mereka bertakwa kepada Allah, aqadathu al-'izzatu bil itsm, hamalathu al-'izzah ay al-ghilzah wa hamiyah al-jahiliyah ala fi'l al-itsm. Maksudnya dia lagi semakin kerah untuk dia nak buat kemaksiatan. Seolah ni macam mencabar dia pada waktu tersebut. Ada orang macam ni. Bila kita kata ittaqillah ya akhi, nak bertakwa kepada Allah wahai saudaraku, jangan kamu buat macam ni, kata-kata dia akan lagi semakin sombong. Ada orang tak boleh tegur.
Bila kita baik dengan dia, dia akan baik dengan kita. Tapi bila kita menegur dia, maka pada ketika tersebut akan mula permusuhan pada ketika itu. Jadi apa tujuan kamu untuk berteman dengan seseorang kalau kamu tidak mampu untuk menerima kebaikan dan juga teguran daripada temanmu? Karena orang yang berteman dengan seseorang, teman yang terbaik adalah dia akan menegur ketika mana kita melakukan kesilapan. Tak ada sembang kok belakang. Ini bila ditegur, maka dianggap ni sebagai permusuhan. Maka ni sikap sebahagian orang, tak kira tua ataupun muda, yang mempunyai sikap begini sepatutnya untuk mereka elakkan dan sentiasa bermuhasabah diri. Kenapa? Kerana mereka dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau bersikap sedemikian. Nah, Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu satu hari berjalan, kemudian melihat seorang budak sedang berjalan memakai kasut kayu, dan kata Al-Imam Abu Hanifah kepada budak tersebut, wahai budak, wahai gulam, hati-hati jangan kasut kayu yang kamu pakai tadi mungkin tergelincir nanti, jatuh kaki dan jatuh nanti dan menyebabkan kamu akan jadi cedera. Maka kata budak tadi, jazakumullah khairul jazak, kamu siapa? Dia tanya dia. Maka kata Imam Abu Hanifah, ana Nu'man. Maka kata beliau, kata budak tadi pula, oh kamu Nu'man, Imamul A'zam. Nah, Al-Imamul A'zam. Maksudnya Imam Abu Hanifah digelar dengan Imamul A'zam, imam yang agung. Maka kata Sayyidi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kata beliau, itu orang yang kata, bukan saya yang sebut. Gelaran tadi orang yang sebut, bukan saya yang sebut. Maka kata budak tersebut, wahai imam, hati-hati dengan gelaran tersebut. Nah, takut nanti tergelincir kamu ke dalam neraka Allah Ta'ala kerana gelaran itu. Allah. Kalau kata orang tegak kita macam tu, kita tegak dia dengan dunia dan dia tegak kita dengan akhirat, maka apa perasaan kita waktu ditegur? Imam Abu Hanifah menangis dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada budak tersebut kerana teguran dia yang sangat orang panggil berguna tadi. Sama? Ya, ada orang yang tak boleh dia. Kalau ditegur orang boleh. Kalau dia nak ceramah, nak tegur orang ni ada cukup karan. Tapi kalau orang tegur dia, kalau dia melakukan kesilapan, maka pada ketika tersebut aqadathul izzat. Nah, kalau kata kesilapan tadi dalam bab kaitan dengan dosa yang dia lakukan, aqadathul izzatu bil its. Nah, ay hamalathul izzah. Ay al-ghilzah wa hamiyatul jahiliyah ala fi'l al-ithmi wa qila bi an ya'mal al-ithm wa huwa adh-dhulm wa tarku al-iltifat ila al-wa'dhi wa 'adam al-isgha' ilayhi. Maka dia sebenarnya asal izzah di sini dengan makna al-man'u wa takabbur. Nah, maka dia menghalang daripada menerima kebenaran tersebut. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW. Apa dia al-kibriya? Bila mana ditanya oleh para sahabat, adakah takabbur ini dengan makna berpakaian cantik, kasutnya lawa, bajunya cantik? Kata Nabi, dah, itu bukan takabbur. Kata Nabi, al-kibriya batarul haq wa ghamtun nas. Nah, menolak kebenaran dan memperkecilkan manusia lain. Tamam? Kita bertemu ramai dengan manusia yang begini. Nah, di depan kita bercakap dengan mulut manis dan di belakang kita menyampaikan dan juga menyebutkan perkara yang kita tidak sebutkan. Maka pada ketika itu, maka jelaslah kita siapa teman dan siapa yang bukan teman kita. Maka hati-hati dengan kelompok yang begini dan sebaiknya untuk kita elakkan. Itu kadang-kadang datang zawiyah Nasiriyah, main nak tanya pandangan berkenaan dengan peribadi orang gitu gini dan sebagainya. Saya dah semakin orang panggil dah muak dengan soalan-soalan macam tu. Kalau ditanya lagi soalan-soalan macam tu, kita akan beritahu kata cari sendirilah. Nah, kamu nak main tanya pandangan tentang orang ini. Hakikatnya dia dah ada hati dah dengan orang tu. Tamam? Kemudian bila kita bagi pandangan, maka dia akan celah kita di belakang. Kata ni orang tidak matang. Ini orang tak bijak dalam bagi pandangan. Habis tu kamu tanya kat saya apa? Nah, dah mai ke sini tanya kat kita. Bila kita bagi pandangan yang kita kenal dengan orang tersebut bagaimana, maka dicela kita, dimaki kita, dihamun kita di belakang, maka kita ambil pendekatan selepas ni. Nah, orang yang benar-benar saja, yang ikhlas untuk tanya pandangan saja kita akan bagi pandangan. Itu pun sebaiknya untuk kita tidak bagi pandangan. Terus lebih baik. Nah, baik kita sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan para murid kita. Baca kitab, wirid, zikir, selawat. Itu lebih baik daripada melayani kelompok sedemikian. Tamam. Fahasbuhu jahannam. Maka bagaimana tempat mereka yang terbaik? Cukup bagi tempat mereka jahannam, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Jahannam adalah salah satu nama daripada nama neraka
yang mana diazab kuffar di akhirat nanti di dalam neraka tersebut. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa Jahannam huwa ismun a'jami. Ini nama a'jam, bukan nama Arabi. Bahkan sebahagian ulama mengatakan lagi bal huwa Arabiyu. Nah, bahkan ia adalah nama Arab ataupun dalam sebutan kalimah Arab, summiyat an-naru bidzalika li bu'di qa'riha a'adzana Allah minha nahnu wa ahibbatina. Tamam? A'adzana Allah minha nahnu wa ahibbatana. Tamam? Ahibbatana. Jadi sebagian ulama kata kenapa dinamakan an-nar ini dengan Jahannam, karena li bu'di qa'riha, karena dalamnya neraka Jahannam ini dalam bentuk yang seperti telaga dalam maksudnya. Dan moga Allah Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dan kekasih-kekasih kita daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Baik yang seterusnya, baik yang ke-17. Wa bai'atun naksuha bid-durri 'ada 'ala ذهاب موضعه لو كان في البيع. تمام. وبيعة نكثها بالضر عاد على ذهاب موضعه لو كان في البيع. Dan bai'ah, ini masuk satu perbahasan berkaitan bai'ah. Ini penting untuk kita fahami dengan baik. Dan bai'ah yakni perjanjian yang dikhianati oleh seorang murid, maka mudaratnya akan kembali ke atasnya. Wa bai'atun naksuha bid-durri 'ada 'ala dhiha ay sahibiha, iaitu ke atas sahib, orang yang mengambil bai'ah tersebut, yakni para murid yang mengambil bai'ah dengan gurunya, maka kalau kata dia melakukan perkara tersebut dan dia mengkhianati perjanjiannya dengan gurunya pada ketika itu, mudaratnya akan kembali ke atas dirinya. Bimaudi'ihi law kana fil bi'i, dimanapun dia berada, walaupun dia berada di tempat ibadah sekalipun. Asal bi', al-bi' ini adalah ma'abidun nasara fil balad. Ini tempat ibadah golongan Nasrani di dalam negeri dipanggil al-bi'. Tamam? Jadi dimaksudkan oleh al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala dalam bait ini bukan bermaksud mengatakan bahawa kalau kamu berada dalam bi', iaitu tempat ibadahnya Nasrani pun mungkin kamu akan dikenakan dengan hukuman ataupun kamu akan dikenakan mudarat, dengan maksud bahawa tempat itu adalah tempat yang terkecuali daripada kena mudarat. Bukan itu maksud dia. Cuma sebaliknya beliau ingin memberikan contoh tempat-tempat ibadah. Maksudnya dalam tempat ibadah apa sekalipun kamu duduk, kamu tidak akan selamat. Tamam? Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Jadi berkenaan dengan bai'ah yang diambil oleh para murid daripada guru mereka, perjanjian yang telah mereka ambil untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan yang telah diambil oleh para murid kepada guru mereka. Ada sebahagian tariqah menggunakan istilah bai'ah. Tamam? Ini bai'ah dengan makna mereka berjanji setia untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti perjanjian tersebut daripada hasil bimbingan guru itu. Ada sebahagian tariqah tidak menggunakan dengan istilah bai'ah. Sebaliknya mengambil istilah akhdhul wirdi, seperti tariqahnya Syadzuliyah yang telah saya ambil daripada para guru saya, iaitu Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah dan juga Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala. Bila mana saya bagi tahu kepada salah seorang daripada muqaddim kepada tariqah Syadziliyah Siddiqiyah untuk mengambil bai'ah, maka kata mereka bukan bai'ah, sebaliknya mengambil wirid daripada Syekh. Iaitu kita mengambil wirid daripada guru dan beramal dengan wirid tersebut. Dia tak guna istilah bai'ah. Sebahagian tariqah gunakan istilah bai'ah. Kalau tidak ada masalah dalam perkara tersebut. Dan perkara ini diambil daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian yang dilakukan oleh para sahabat dengan baginda Rasul, maka disebut dengan bai'ah. Dan bai'ah juga digunakan secara khusus kepada bai'ah kepada al-imam, iaitu khalifah yang dilantik
maka kita berbai'ah dengan dia. Tamam. Jadi bai'ah ni umum dan kemudian dikhususkan dalam perbincangan ini berkaitan dengan bai'ah dengan Syekh At-Tariqah, dengan guru kita. Jadi maknanya siapa yang mengingkari syekhnya, sesiapa yang menderhakai syekhnya, maka hakikatnya kalau kata dia derhaka dengan seorang syekh, nak pergi kepada seorang syekh yang lain. Kononnya untuk mengambil bai'ah pula dengan syekh yang seorang lagi, meninggalkan syekh yang telah dia mengambil bai'ah dengan syekh tersebut. Hakikatnya tidak ada perbezaan pun sebenarnya. Kerana apa? Kerana kata Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala, li'anna al-ashyakha bimanzilatin wahidin. Nah, jadi kerana syekh sebenarnya berada pada satu kedudukan. Bimakna, apa maknanya? Anna man aqqa wahidan minhum faka'annama aqqahum jami'a. Kerana seolah kalau kamu menderhakai seorang syekh kamu, seolah-olah kamu menderhakai keseluruhan syekh yang mana kamu ambil sekalipun. Hakikatnya kamu sedang menderhakai sebenarnya. Bandingannya dengan apa? Seperti mana seorang yang apa ni, seperti mana seorang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, menderhakai seorang di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, hakikatnya dia telah menderhakai ke semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Kerana al-ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm faman aqadhahu faqad aqadha bihadhin wafir. Maka al-ulama juga dimaksudkan sini adalah al-amilun, yakni ulama al-amilun, iaitu awliya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini adalah warathun nabi al-haqiqi, pewaris nabi yang hakiki adalah awliya Allah dan juga para ulama al-amilun. Maka orang yang mengingkari salah satu daripada mereka ini, seakan-akan mereka mengingkari ataupun menderhakai kesemua mereka tersebut. Tamam. Yang saya sebutkan tadi ulama amilun, yakni alim yang beramal dengan ilmunya. Nah, alim yang beramal dengan ilmunya. Manakala alim yang tidak beramal dengan ilmunya tidak termasuk dalam perbincangan ni. Nah, kerana mereka bercanggah dengan apa yang diambil perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Hal itu dalam Quran Allah Taala mengatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi. Tamam? Sesungguhnya yang berbai'ah kepadamu ya Rasulullah, sesungguhnya mereka berbai'ah kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu li nafsihi, ala nafsihi. Tamam? Jadi sesiapa yang nakatha, yakni mengkhianati perjanjian tersebut, hakikatnya kemudaratan tersebut akan didapatkan oleh dirinya sendiri. Tamam. Saya pernah cerita berkenaan dengan seorang murid yang mengkhianati sohbah dia dengan gurunya. Pernah dibacakan sebelum ni kan? Nama apa syekh? Ingat tak? Pernah tulis? Ada dalam tu? Ada tulis dalam tu? Pernah tulis? Ha? Tak tengok no? Ha? Tak ada? Tak ingat? Ada? Ada nama tak? Nah, Syarimi. Abu Hasan As-Sarifi. Ni ada jumpa. Abu Hasan As-Sarifi. Ini bahasan orang yang mengkufuri nikmat sohbah dengan syekhnya. Abu Hasan As-Sarifi rahimahullah, dia pernah mengambil ilmu dan tarbiyah daripada Al-Arif Billah Abu Hasan Ali
ibn Uthman Asyawi rahimahullah. Asyawi. Jadi dia khidmat dengan Sayyidi Syekh Al-Arif Asyawi rahimahullah lama masanya. Sehingga beliau dikenal tentang khidmatnya beliau tadi dan tersebar tentang beliau di seluruh pelosok negara, dan ramailah pengikut beliau setelah beliau keluar daripada suhbahnya dengan gurunya tadi. Maka dia pun ada pengikut, dan kemudian dia berpindah ke satu tempat yang namanya Abu Bin. Jadi bila mana dia berada di sana, dan ni tempat ni di Maghrib, di Maghribi. Jadi orang ramai datang, zahir daripada tangan dia pula karamat yang luar biasa. Dan pada ketika tu mulalah datang perasaan dalam hatinya, kata dia pada ketika tu lebih tinggi kedudukan daripada gurunya. Allah. Dia rasa dia lebih tinggi daripada gurunya Sayyidi Al-Arif Billah Abul Hasan Ali bin Uthman Asyawi rahimahullah. Jadi perkara ini menyebabkan dia tidak mau lagi menisbahkan dirinya kepada gurunya. Ini ingkar nih. Seolah dia mengingkari nisbah dia dengan gurunya. Guru kita adalah seperti bapaknya kita dalam rohani. Masuk guru sini, guru apa nih? Guru murabbi. Guru murabbi kita adalah guru yang mana menyambung rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seorang tidak boleh menafikan nisbahnya dengan ayahnya yang merupakan nisbah jasadinya. Boleh dia nak nafi nisbah dia dengan ayah dia? Tak boleh nafikan dia sebagai anak kepada ayah dia. Begitu juga seorang murid tidak akan mampu untuk menafikan nisbahnya kepada gurunya yang telah mendidiknya jiwa dan juga zahir dan batinnya. Jadi dia nak nafikan. Maka satu hari dia bersama dengan para muridnya menuju ke Marrakesh untuk mengambil terus dengan guru kepada gurunya. Tengok ni. Jadi dia mengaji dengan Sayyidi Syekh Abul Hasan Ali Asyawi. Tamam? Jadi Abul Hasan As-Sarifi ini ambil dengan Asyawi. Asyawi mengambil dengan siapa? Mengambil dengan Sayyidi Abu Muhammad Al-Ghazwani. Itu dia punya silsilah sanadnya. Al-Ghazwani masih hidup waktu tu. Al-Arif Billah Ghazwani masih hidup. Maka As-Sarifi terus ingin mengambil daripada guru kepada gurunya. Dengan harapan nanti dia kata, saya seguru dengan guru saya. Tu. Saya ni bukan anak murid kepada Asyawi. Saya ni sepengajian dengan Asyawi. Ini hebat ni, anak murid ramai macam ni. Masa duduk di pondok, mengaji dengan Tok Guru, dia pergilah, alhamdulillah khair. Dia pergi ke tempat Tok Guru dia mengaji, tengok-tengok Tok Guru dia temu pula dengan Tok Guru kepada Tok Guru dia. Maka pada waktu tersebut dia kata apa? Itu guru saya dulu ni, itu tu bukan guru dia panggil. Itu tu senior saya dulu di Mesir. Senior di Mesir. Kenapa? Karena guru saya sekarang ini juga guru dia. Maka kami sepengajian. Ada orang macam ni. Kenapa sampai macam tu? Karena gharak nih, dalam hati ni ada satu benda yang tidak comel. Apa masalahnya kalau kita nisbahkan sanad pengajian kita tadi dengan guru kita tadi? Hatta guru kita muda sekalipun. Kenapa? Kenapa kita tak boleh nak sandarkan tadi? Karena kita rasa lekeh. Karena kita rasa kita hebat. Karena kita rasa kita ini. Dan ini syaitan. Sebenarnya yang ada dalam sebahagian jiwa manusia. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada jiwa tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ketika mana dia nak nisbahkan dirinya kepada gurunya, iaitu Al-Ghazwani, maka Sarifi pun pergi kepada Al-Imam Al-Ghazwani untuk mengambil sanad dengan beliau. Bila mana beliau pulang daripada negerinya, sampai di tempat Abu Bin tadi, dia ada zawiyah dia ada tempat wirid dia yang dibuat di atas gunung. Di bawah gunung tu ada satu masjid. Maka satu hari Al-Imam Asyawi rahimahullah nak pergi menuju ke maqam Sayyidi Al-Imam Abdul Salam Mashish rahimahullahu ta'ala. Dalam perjalanan tersebut beliau singgah sebentar di tempat gurunya tadi,
tempat muridnya tersebut di bawah, tak naik atas. Dia tunggu di bawah, dia tunggu dekat masjid di bawah, dan dia minta untuk sebahagian muridnya pergi jemput As-Sarifi turun mai menghadap Tok Guru. Bila dijemput, dia tak mau. Tapi dia bagi balas baik baliklah. Dia buat apa? Dia buat makanan, dia hantar kepada rombongan tersebut, tapi dia tak mai. Bila makanan tadi sampai kepada Asy-Syawi rahimahullah dan juga para muridnya yang duduk di bawah ni, maka terus dia bangun dan marah, dan dia kata, kami datang ni sebenarnya untuk mengambil kembali barang amanah yang telah kami tinggalkan kepada As-Sarifi. Sebaik disebut perkataan tadi, kata para ulama, keluar cahaya daripada dada Sarifi dan beliau menjadi jahil saat itu juga. Terus tak tahu apa. Maka ditarik kewalian. Ditariknya keberkatan yang telah beliau khidmat kepada gurunya tadi, ditarik sekaligus. Dan kata Ghazwani, guru kepada Al-Imam Asy-Syawi, mengatakan ini adalah bahana orang yang telah mengkhianati gurunya dan menafikan nisbah kepada gurunya. Lepas itu disebutkan oleh Ghazwani, zalika jazaa'un man yakfur bi ihsani syaikhi. Ini adalah jaza, balasan kepada orang yang mengkufuri nikmat kebaikan gurunya kepadanya. Bila mana kebaikan syekhnya kepadanya dikhianati, maka ini balasannya. Maka para murid perlu untuk mengambil berat tentang masalah ini. Jangan kita berasa senang. Kadang mungkin guru kita tidak sealim kita. Mungkin guru kita tidak semasyhur kita. Tapi jangan lupa, guru adalah guru walaupun bagaimana keadaan sekalipun. Guru tetap menjadi guru. Sebab itu tidak ada istilah bekas guru. Kalaulah dengan guru barakah, yakni guru yang kita hadir mengambil ilmu dengannya sekadar yang kita ambil ilmu. Guru barakah dibezakan dengan guru murabbi. Mana guru barakah boleh jadi banyak. Guru murabbi seorang dia. Karena guru murabbi ni yang dianggap sebagai ayah rohaninya kita. Yang kita tidak boleh untuk menyambung nisbah kepada banyak ayah. Boleh tak kita dalam bab kehidupan kita ni kita sebut ayah saya ni ada 5. Saya ni boleh bin kepada 5 orang. Boleh? Tak boleh. Bin satu saja. Macam tu juga dengan jalan menuju Allah Ta'ala. Guru murabbi kita satu saja. Yang bimbing jiwa kita, yang bimbing perjalanan kita seorang saja. Tamam? Siapa yang akan tentukan tu? Kita lah tentukan. Kita lah yang akan tengok, ini guru murabbi saya. Ini guru yang membimbing jiwa rohani saya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diarahkan oleh guru tersebut, apa yang dipandukan oleh guru tadi, apa yang diberikan cadangan oleh guru tadi, dia akan pegang seperti mana ayahnya memberikan cadangan. Tamam? Tapi kalau guru barakah, kita hadir ke majlisnya, kita mengambil manfaat daripada ilmunya, kita memuliakannya. Cuma dalam bab berkaitan dengan mengambil pandangan dan ilzam ataupun kelaziman memegang dengan pandangan tersebut, itu tidak lazim seperti mana guru rohani kita, iaitu guru murabbi kita. Dan guru murabbi diiktibar seperti tukang mandi mayat yang memandikan mayat. Kita lah mayat tu, dan pemandi mayat tadi adalah guru murabbi kita, yang mana kalau mayat ketika mana diangkat tangannya untuk dibasuh, maka dia pun akan mengikuti angkatan tangan tersebut yang digerakkan oleh gurunya. Begitulah tamsilan yang diberikan oleh para ulama terhadap guru murabbi. Dan guru murabbinya yang agung sekali adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah guru murabbi yang paling agung. Terus sebahagian ulama yang guru murabbinya terus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah salawat kepada baginda Rasul, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka, dibimbing langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah kepada orang yang fadilat, kepada orang yang melazimi salawat, membanyakkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Dan Nabi sendiri dan sebagian ulama menyebut, atau dalam Dalailul Khairat diceritakan oleh Al-Imam Al-Fasi dalam Matali'ul Masarrat, katakan disebutkan oleh Al-Imam Al-Fasi bahawa orang yang tidak ada murabbi pada akhir zaman ini, maka lazimi selawat, maka salawat tadi akan membimbingnya seperti guru murabbi.
Maknanya apa dia yang akan membimbingnya? Yang membimbingnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kalaulah guru barakah pun kita tidak boleh untuk bercanggah dengan makna biadab dengannya, apatah lagi dengan guru murabbi. Nah, dan kalau guru barakah pun tidak ada istilah bekas guru. Mana boleh kita kata ni bekas guru saya? Tak boleh kita sebut macam tu. Guru adalah tetap guru. Nah, jadi kerana tu perlu ambil berat dan ambil perhatian dengan masalah ni. Kerana ramai murid yang tidak menjadi dengan baik, tidak perjalanannya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana mengingkari gurunya. Nah, kerana mengabaikan pandangan gurunya. Nah, tidak berbincang dengan gurunya. Nah, membelakangi gurunya. Tu kena ambil berat sungguh-sungguh. Nah, sebahagian ulama ada berbeza pandangan. Nah, kalau dalam ilmu tarbiyah ni, dalam bab kesufian ni, sebahagian ulama melebihkan guru murabbi daripada ibu ayah sendiri. Sebahagian ulama tidak bersetuju. Antaranya Sayyidi Syekh Ali Tanwi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya berkenaan dengan adab menuntut ilmu, kata beliau, tetaplah ibu dan ayah melebihi guru murabbi tersebut. Nampak? Ibu ayah tetap mendahului perkara tadi. Baik. Masuk kepada yang seterusnya. Moga-moga kita dapat faham walaupun dengan ringkas lah. Nah, Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain ada karang satu lagi kitab, iaitu Na'atul Bidayat. Nah, Tawsifun Nihayat. Dalam kitab tersebut dibahaskan panjang lebar berkenaan dengan perkaitan di antara murid dengan guru murabbinya. Itu panjang lebar dibahaskan oleh beliau. Nah, ini antara min andaril kutub, antara kitab-kitab yang nadir yang dicetak kembali oleh kerajaan Dubai. Nah, Dubai cetak kembali dan alhamdulillah saya pun tak perasan bila yang saya beli kitab-kitab Sayyidi Ma'ul Ainain. Dan kadang saya tak kenal masa tu Sayyidi Ma'ul Ainain. Baru ni bila lihat balik dalam apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Facebook guru saya yang mulia Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah, beliau minggu lepas telah melawat maqam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah di Maghrib. Rupanya maqam Sayyidi Ma'ul Ainain di Maghrib, dan beliau baru selesai melawat maqam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah ta'ala. Yang kitab ni kita sedang baca dan kita sedang kita syarahkan. Tamam? Dan kemudian apa kata Sayyidi Ma'ul Ainain bait yang ke-18? Nah, wal ahdu man qad wafa bihi lahu 'azuma ajrun wa yu'tahu birtifa'i murtafi'i. Dan sesiapa yang melaksanakan janjinya, maka baginya pahala yang besar dan diberikan kepadanya pahala serta ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimaksudkan oleh Sayyidi Ma'ul Ainain, sesiapa yang melaksanakan perjanjiannya yang telah dia ambil daripada gurunya dengan bai'ah yang telah dia ambil, dan dia lakukan dengan sebenar-benar perjalanan tersebut mengikuti apa yang telah dibai'ahkan olehnya dengan gurunya, maka akan diberikan kepadanya dengan kelebihan kebaikan dunia dan akhirat, dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan maqam iman, Islam dan ihsannya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Allah dalam Quran, wa man awfa bima ahada alaihi, nah, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Alaihi Allah, betul alaihu, betul tidak? Tengok ni sir ta'bir Allah Ta'ala guna alaihu. Wa man awfa bima ahada alaihu, tidak sebut alaihi. Kenapa? Walaupun dia duduk selepas huruf jar, selalunya hu boleh dibaca dengan hu, boleh baca dengan hi, alaihu boleh, alaihi pun boleh. Tapi di sini dibaca dengan alaihu untuk menunjukkan kepada orang yang melaksanakan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjanjian bai'ah yang telah dia ambil melakukan taat, maka dia akan ditinggikan oleh Allah, rafa'kan selalu. Tamam? Alaihu. Tamam? Maka perlulah untuk kita melaksanakan perjanjian kita tersebut, dan insya-Allah kalaulah dipanjangkan umur oleh Allah Taala, kalau kita khatamkan kitab ini, nah, saya nak bagi cadangan kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah untuk kita baca kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah, ataupun kitab karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu yang lain. Ada kitab lain yang dikarang oleh beliau, antaranya kitab Tanbih Al-Mughtarrin. Nah, Tanbih Al-Mughtarrin
yang dibahas oleh Al-Imam Imam Abdul Wahab Sya'rani, yang di dalamnya berbincang berkenaan dengan bai'ah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaiknya kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah, tapi saya tak akan baca sebiji-sebiji lah. Kita akan buat ringkasan. Cuma di sini di Zawiyah kita baca sebiji-sebiji. Cuma dalam pertemuan, kalau kata diganti kelas ni nanti setelah khatam kitab ini, mungkin kita akan baca kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah tapi dengan bentuk ringkasan. Ataupun saya buat mukhtasar terlebih dahulu, perbincangan tajuknya apa yang kita janji dengan Rasulullah. Karena dalam kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah diletakkan oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani perjanjian yang telah kita ambil daripada Nabi SAW, yang disebutkan lebih daripada hampir 300 perjanjian. Dan kemudian itu perjanjian untuk melakukan ketaatan, dan perjanjian untuk meninggalkan kemaksiatan pun hampir sebanyak itu. Jadi 2 jilid kitab. Cuma kalau kita ringkaskan setiap pertemuan satu perjanjian atau 2 perjanjian, maka dia akan jadi ringkas, dan kemudian boleh untuk kita hadam bersama-sama apa yang telah dijanjikan oleh kita dengan Nabi SAW di alam roh. Yang bila mana kita di alam roh telah mengambil perjanjian tersebut, diingatkan kembali oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab tersebut. InsyaAllah kalau diberikan izin dan peluang, maka kita akan diskusikan kitab tersebut secara ringkas, insyaAllah ta'ala. Jadi saya tinggalkan bait yang ke-19, 20 dan 21 untuk dikhatamkan pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Dan kita dah selesai kitab ini. Minggu hadapan insyaAllah kita akan selesai kitab ini, dikhatamkan bersama-sama sebanyak 21 bait dalam hampir lebih daripada 30 majlis, 30 pertemuan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman, kebaikan pada kita semua dunia akhirat, berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berkat pengarang kitab ini iaitu Sayyidi Ma'ul Ainain Al-Arif Billah Al-Hujjah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.